نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan, dapat kita sama-sama menyambung lagi perbahasan daripada perbandingan agama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita ialah agama yang ke-9 yang kita bahas pada malam ni, ialah satu agama yang nama dia agama Sabian. Agama Sabian ni mungkin jarang kita dengar namanya. Ada sebahagian mengatakan agama Sabian ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Sabiin. Sabiin ataupun Sabiin. Jadi perbahasan tentang agama Sabian ni dia tak panjang. Dia hanya bahas sekitar apakah kitab suci yang diimani oleh kumpulan ni. Lepas pada tu, yang kedua, konsep berkenaan dengan kenabian dalam agama Sabian dan juga konsep ketuhanan. Yang ketiga ialah ibadah yang dilakukan oleh mereka. Dan yang keempat ialah tentang konsep tauhid ataupun konsep politism. Tauhid ni monotism, penyembahan pada satu Tuhan, dan politism ni ialah penyembahan kepada banyak Tuhan. Okay. Adakah ataupun sejauh manakah dalam agama tersebut? Okay. Jadi pada malam ni kita akan bahas daripada awal. Penulis dia sebut pada kita, dia kata terdapat dua kelompok dalam agama Sabian. Maknanya agama Sabian ni ada dua kelompok, dua kumpulan. Kelompok yang pertama yang dinamakan dengan Sabian Harran, yang berada di utara sungai Yufrat, satu sungai yang ada di Iraq hari ini. Okay. Golongan yang kedua, kumpulan yang kedua ialah Sabian Mandain, yang berada di kawasan Iraq Selatan. Kedua-dua ni berada di Iraq. Okay. Satu nama dia Sabian Harran dan yang kedua nama dia Sabian Mandain. Okay. Dia terangkan pada kita tentang Sabian Harran ni dulu. Okay. Sabian Harran adalah kelompok baru yang memiliki doktrin politism. Maknanya Sabian Harran ni ialah Sabian yang kemudian, dan perkara utama ataupun isu pokok dalam agama ataupun kumpulan ni ialah mereka mengamalkan doktrin politism, iaitu menyembah banyak kuasa, banyak Tuhan. Golongan ini dikatakan menyembah bintang dan juga para malaikat. Manakala Sabian Mandain adalah golongan yang berfahaman monotism, iaitu menyembah satu kuasa ataupun satu Tuhan. Malah ada ilmuwan Islam yang mengatakan status mereka adalah sama dan setara seperti orang Yahudi dan Kristian. Maknanya ada yang memasukkan Sabian kumpulan kedua ni, Sabian Mandain ni, sebagai ahli kitab macam Yahudi dan juga Kristian,
yang beriman kepada ajaran Taurat dan juga ajaran Injil. Berdasarkan dalil dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-62, iaitu dalil yang saya baca tadi. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir. Sebab dalam ayat tu disebut as-sabiin. Kemudian dalil yang kedua ialah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-69. Allah Ta'ala sebut maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Sabian dan orang-orang Nasrani, sesiapa sahaja antara mereka yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat serta beramal saleh, maka tidak adalah kebimbangan daripada berlakunya kejadian yang buruk terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Itu dalil yang kedua daripada surah Al-Maidah. Dalil yang ketiga ialah daripada surah Al-Hajj ayat yang ke-17. Allah Ta'ala sebut maksud dia bahawasanya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Sabian dan orang-orang Nasrani dan juga orang-orang Majusi serta orang-orang musyrik, sesungguhnya Allah akan memutuskan hukumnya antara mereka pada hari kiamat. Jadi ada 3 ayat dalam Al-Quran, dalam 3 tempat, iaitu dalam surah Baqarah, Al-Maidah dan juga Al-Hajj. Ketiga-tiga tempat ni sebut dengan jelas As-Sabiin ataupun As-Sabiun. Jadi dari segi nama lama dan juga nama sekarang, dan kita kena tahu pengikut Sabian Mandain dan juga Sabian Harran ni masih lagi wujud dan memang berada di Iraq hari ini. Sejauh manakah Sabian yang ada hari ini dengan Sabian yang disebut dalam Al-Quran ni, ataupun Sabiin ni? Dia kata sini Al-Quran meletakkan mereka sebaris dengan golongan ahli kitab daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. 3 ayat tu Allah Ta'ala sebut mereka ni sekata, sama dengan Yahudi, sama dengan Kristian, sama dengan agama-agama yang kita panggil agama Samawi, yakni agama yang ada kitab suci, yang beriman dengan nabi-nabi, yang kita Islam pun beriman dengan nabi-nabi tersebut. Dia kata lagi, ayat ini berbicara tentang agama Sabian Mandain dan bukan Sabian Harran, yang mana mereka adalah kelompok pseudo Sabian. Ini yang disebutkan oleh penulis. Dia kata Sabian Harran tak masuk dalam ayat tu, dalam 3 ayat tu. Tapi Sabian yang dimaksudkan sini ialah Mandain, sebab mereka ni ada unsur tauhid yang jelas. Penganut agama Sabian Mandain mengaku mereka adalah pewaris daripada ajaran Yohanes, iaitu pembaptis Nabi Isa alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Adam alaihi salam. Mereka juga percaya kepada konsep tauhid dan nabi-nabi. Okey. Jadi poin yang kita boleh nampak dalam agama Sabian ni, diorang besarkan siapa? Diorang besarkan Nabi Yahya. Yahya yang digelar sebagai pembaptis kepada Nabi Isa. Di sisi agama Kristian hari ini pun mereka percaya bahawasanya Nabi Yahya itu ialah seorang pembaptis. Yang mana Nabi Yahya itu telah membaptis. Membaptis ni maksudnya memandikan satu orang, yang mana mandi itu ialah mandi yang ada ritual kerohanian. Dia bukan macam mandi kita mandi hari-hari ni. Okay. Yang mana ada kepercayaan Kristian kata Nabi Isa ni telah dibaptis oleh Nabi Yahya di mana? Di sungai Jordan. Sebahagian mengatakan. Dan ada yang mengatakan pembaptisan itu berlaku di sungai Yufrat di Iraq tu sendiri. Okay. Jadi itu saja maklumat-maklumat awal tentang agama Sabian. Maknanya ada 2 kelompok, Harran, Mandain. Yang kita nak bincang ni ialah Mandain tu. Yang Harran ni jelas lah, dia memang sembah banyak, konsep sembahan dia tu banyak. Maknanya dia sembah bintang, malaikat, yang tu kita tak bincang. Okey. Kita tengok dalam perbahasan ni, dia sebut juga tentang kitab suci. Yang seterusnya, dalam agama Sabian, penganutnya memiliki kitab suci utama, iaitu bernama Ginza Rappa. Ini nama kitab suci dia, ataupun dalam maksud dia, nama dia kitab yang agung.
Penganut Sabian meyakini kitab ini adalah kumpulan wahyu terdahulu yang diterima oleh Nabi Adam alaihissalam. Kitab ini juga dikenali sebagai Sidra Rappa atau Sidra di Adam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Mandaik dan akhir-akhir ini mereka berusaha bagi menterjemahkan ia ke dalam bahasa-bahasa antarabangsa. Dan mereka percaya kitab ini perlu dibaca oleh semua orang selain daripada Ginza Rappa. Mereka juga memiliki kitab Drasa Dilahya yang bermaksud ajaran-ajaran Yahya. Dalam kitab ini terdapat ajaran-ajaran yang dinisbahkan kepada Nabi Yahya alaihi salam dan riwayat hidup baginda. Jadi dari segi kitab suci, mereka ni ada kitab suci yang dinamakan dengan Ginza Rappa ataupun Sidra Rappa ataupun Sidra di Adam. Samalah tu, tiga-tiga tu. Tapi dia lebih popular sekarang ni ialah nama Ginza Rappa. Lepas tu dia ada satu lagi kitab. Ada sebahagian kata ini kitab suci, ada sebahagian kata ini huraian daripada Ginza Rappa yang dinamakan sebagai Drasa Dilahya. Semua ni guna bahasa apa? Guna bahasa Mandaik kuno. Bahasa yang kita pun tak tahulah orang di dunia sekarang ni bercakap tak lagi dengan bahasa tu. Tapi kalau kita tengok dalam kajian, dalam jurnal yang dibuat, dokumentari yang dibuat, mereka baca ayat-ayat dalam Ginza Rappa ni, dia punya bahasa tu lebih kurang dengan bahasa Araimat kuno dulu, iaitu bahasa campuran antara bahasa Israel hari ni ataupun bahasa orang-orang Yahudi duk guna hari ni dengan bahasa Arab. Bunyi tu lebih kurang. Tapi dari segi penggunaan percakapan harian, mereka tu bercakap dengan bahasa Arab lah, sebab dia orang tu orang Iraq. Dan orang Iraq ni memang cakap dengan bahasa Arab pun. Okey. Jadi nak sebut kepada kita, mereka ni secara umumnya membesarkan siapa? Nabi Yahya. Bahkan ada golongan dalam kalangan agama Sabian ni, mereka hanya besarkan Yahya dan mereka kafirkan beberapa nabi yang lain. Antara yang mereka kafirkan siapa? Nabi Isa. Bukan setakat dia kata Nabi Isa tu kafir, bahkan dia kata Nabi Isa tu Dajjal pun. Dia sebut lagu tu. Jadi ini pelik sikit lah, lain sikit. Dari segi tauhid nanti kita akan bahas. Okay. Konsep-konsep kenabian yang ada dalam agama ni. Okay. Penganut agama Sabian juga percaya kepada nabi-nabi dan malaikat. Okay. Jadi mereka ada konsep percaya nabi, percaya malaikat. Tetapi mereka menolak beberapa orang nabi. Macam yang kita sebut tadi lah. Antara yang mereka tolak, yang confirm yang diorang tolak ni ialah Jesus ataupun Nabi Isa. Yang kedua yang mereka tolak ialah Nabi Musa alaihissalam. Bahkan seperti mana yang disebut sini, mereka memanggil Jesus itu sebagai nabi palsu. Nabi yang mereka imani adalah nabi-nabi sebelum Nabi Musa, seperti Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Nuh, Nabi Enoch, Nabi Ibrahim. Ni ialah nama-nama yang ada dalam kitab terdahulu. Nabi Ismail. Dan selepas itulah baru mereka percaya kepada Nabi Zakaria dan juga Yohanes, seorang pembaptis, iaitu Nabi Yahya. Jadi diorang punya bilangan nabi tak ramai macam kita lah. Islam ada 25. Jadi mereka tak terima semua. Dia macam Syiah. Syiah, sahabat Nabi ada 140,000, yang diorang Islamkan tak sampai 10 orang. Semua lagi baki tu kafir. Kafir. Dia kafirkan sahabat. Sebab tu saya pernah jumpa satu orang Melayu yang dia ni minat sungguh dengan Syiah. Dia pensyarah IPG di sebuah negeri lah. Okay. Dia hari-hari kalau saya pergi rumah dia, sebab saya baik dengan dia dulu sekejap. Okay. Dia akan cerita tentang teruknya Aisyah ni. Tiba-tiba dia cerita teruknya Aisyah. Dia kata Aisyah ni perempuan jalang. Dia cerita. Bila mana kita dengar dia cerita tu, cerita-cerita yang dia kutip tu ialah ambil daripada buku-buku yang ditulis oleh Khomeini dulu dan diterjemah dalam bahasa Melayu dan disebarkan sekitar era 80-an, 90-an di negara kita. Dan memang kajian yang dibuat di peringkat JAKIM sendiri pun, orang Malaysia yang terpengaruh dengan Syiah ni
Bukan kerana mereka tu minat sangat Syiah pun, tapi mereka hebat dengan perjuangan Khomeini sahaja. Rasa agung dengan perjuangan Khomeini. Sebab tu ada sebahagian orang-orang politik dulu dia rasa hebat dengan Khomeini, boleh menjatuhkan Shah Iran pada waktu tu. Tapi kita kena tahu kebangkitan Khomeini dan apa yang dia buat tu ialah kebangkitan Syiah sebenarnya, bukanlah kebangkitan Islam. Walaupun lepas jatuh daripada Shah Iran, dia namakan negara Iran itu ialah Republic Islam of Iran hari ni. Sebab tu kalau tengok nama kapal terbang dia orang, dan dia orang sendiri pun berbangga lah dengan nama tu. Tapi adakah benar Islam yang difahami oleh kita hari ni? Kita kata tidak lah. Sebab dia dah menaikkan satu konsep yang baru. Sebab tu Khomeini ni, kalau kita nak buat persamaan ataupun nak buat satu kefahaman bagi kita nampak, Khomeini ialah mujtahid, Allah baru bagi Syiah. Dia dalam agama Islam ni dia ada peringkat nama dia mujtahid. Mujtahid ni ialah ulama-ulama dalam bidang fiqh, macam Imam Syafi'i. Jadi Khomeini ni dia bukan sekadar mujaddid di sisi Syiah. Mujaddid ni orang yang baiki, naikkan balik benda tu, masyhurkan balik. Tapi dia juga seorang mujtahid bagi sebahagian penganut Syiah. Mujtahid sebab apa? Sebab dia telah buat satu konsep yang baru, yang mana konsep ni telah mengurangkan sedikit silap faham dalam kelompok Syiah yang ramai. Iaitu konsep yang terkenal, nama dia wilayatul faqih. Konsep tu. Sebab kita kena tahu, Syiah ni, walaupun kita dengar Syiah, kita kena tahu, Syiah tu sendiri ada lebih kurang 200 pecahan. Ini yang disebutkan oleh Syahrastani. 200 pecahan. Dalam Syiah tu ada banyak aliran. Dan antara satu aliran dengan aliran yang lain tu, dia ada silap faham dan dia ada pertelagahan. Bahkan ada setengah aliran tu dia kafirkan Syiah ni dan Syiah ni. Benda tu biasa. Sahabat pun dia orang boleh kafir, setakat orang biasa ni simple lah nak kafir kan. Jadi itu benda yang kita boleh tengok. Jadi bila mana naik Khomeini ni, dia perlahankan sikit isu tu. Isu nak kafir-kafir ni. Sebab apa? Sebab antara benda yang menjadi isu di kalangan Syiah daripada zaman kejatuhan kata apa, Abbasiyah, bila mana Mongol menyerang orang Islam, bermula pada situ lagi Syiah dah ada problem. Sampailah kepada zaman Khomeini, isu tentang bila nak keluarnya Imam Mahdi. Isu tu yang tak selesai. Sebab dia berbentuk ramalan dan terus meramal. Sebab tu kita akan tengok mereka ada buat perayaan dululah dalam kitab-kitab Syiah terdahulu. Mereka akan buat perayaan di satu tempat di Iraq, nama dia Serdab. Situ ada gua kecil, itulah dikatakan ghaibnya Imam Mahdi. Imam Mahdi dah lahir dah, ghaib, hilang situ. Dan dia orang duk panggil, suruh kawan tu keluar, tak keluar. Akhirnya Khomeini melihat benda ni mencelarukan keadaan. Dia jadi ada sebahagian Syiah rasa tak yakin dah dengan Syiah tu. Punya lama panggil, sebab perayaan tu dilakukan hampir 500 tahun panggil, tak keluar. Dan memang tak keluar pun kalau dia duduk tunggu situ. Sampai kiamat pun tak keluar hakikatnya. Okay. Tapi begitulah manusia ni, dia kena tipu dan dia pun malas kaji banyak. Tapi ada satu orang ni daripada kalangan Syiah ni, dia ambil manfaat daripada benda tu. Dia buat satu benda yang nama dia konsep wilayatul faqih. Wilayatul faqih ni maksud dia apa? Khomeini kata, sebab dalam Syiah ni dia senang. Dia ada satu konsep, kita kena taat dengan apa saja yang dikeluarkan oleh para imam, ataupun dia orang panggil ayatullah. Sebab tu imam-imam ataupun ulama dia orang panggil dengan gelaran ayatullah. Ayatullah maksud dia apa? Bukti-bukti ketuhanan. Dia tu sendiri dipanggil ayat Tuhan. Kawan tu sendiri ayat Allah. Okay. Jadi Khomeini kata keluarnya Imam Mahdi itu telah ditangguhkan pada tempoh yang tak diketahui bila. Cuma Imam Mahdi telah memberikan tugas sementara kepada imam-imam ni, ayatullah ni, untuk cover semua tanggungjawab Imam Mahdi sementara tunggu dia keluar. Sebab tu dia panggil konsep wilayatul faqih. Jadi yang mula-mula ambil tugas tu ialah siapa? Khomeini sendiri. Jadi Khomeini telah membuat bermacam-macam. Sebab tu kau tengok hari ni makam Khomeini ni, kubur Khomeini ni cantik ya. Dibuat kubah dia disadur dengan emas, dan
dia ada satu gambar di dinding tu, gambar Khomeini, di belakang Khomeini tu ada sayap, lepas tu ada beberapa orang budak-budak dikatakan pelayan-pelayan syurga. Dia orang beriman dengan benda tu. Cuma nak sebut pada kita, konsep mengkafirkan tu dia ada sikit sama macam yang ada dalam Sabian ni. Dia kafirkan Nabi. Kalau kita tengok Syiah, dia kafirkan sahabat, kafir sahabat ni dah syak dah. Ni kafirkan Nabi. Kalau kata Nabi Isa tu Dajjal, teruk lah. Cuma nak sebut pada kita, itulah keadaan manusia. Dia dua tu, sama ada dia tak sabar tunggu Imam Mahdi, dia tak sabar nak dajjalkan orang. Dua tu je. Mana-mana agama pun yang menyeleweng ni, kebiasaannya kita akan tengok dia tak sabar di situ. Sebab tu kau tengok, hatta kita ni COVID-19 sekarang ni pun, ada orang yang tak sabar, lama sangat dah COVID ni. Bosan dah pakai mask ni, semayang jarak ni bosan. Cuba cari titik-titik yang boleh mengaitkan COVID-19 ni betul rancangan Dajjal. Cari punya cari, jumpalah satu dua. Kebetulan kena pula dengan hadis Nabi, maka dia orang pun buat satu kefahaman dan dia orang rasa selesa dengan apa yang dia orang faham tu. Dia orang tak percaya benda ni secara realiti, bahkan benda ni dah dirancang. Seterusnya yang kedua, bila mana dah dia sangka COVID-19 ni ialah projek Dajjal, lepas tu dia cuba tengok, sebab yang akan counter Dajjal ni ialah Imam Mahdi dan Nabi Isa. Jadi cuba cari dekat mana titik orang-orang yang ada sikit syibih ataupun lebih kurang dengan Imam Mahdi tu. Jumpalah satu dua pemimpin, tengok pertelagahan tu padu dengan hadis Nabi lebih kurang, okey, buat dakwaan dia tu Imam Mahdi. Sebab tu dia ada satu gerakan sekarang ni, ada orang dia percaya Imam Mahdi ni ialah akan keluar daripada keturunan Raja Jordan hari ni. Itu ada orang percaya. Ramai orang percaya tu. Orang Malaysia yang duk percaya tu. Dan orang yang belajar agama lah, orang yang melazimi kuliah, tak tahulah macam mana dia boleh percaya. Saya ada tengok FB orang ni hari-hari duk tunjuk gambar adik Raja Jordan tu, dan dia duk sangka kawan tu lah Imam Mahdi. Sampai ke hari ni pun. Al-Amir Hussein, kalau saya tak silap nama dia. Tapi saya sendiri yang belajar di Jordan ni, kalau nak kata keturunan Raja Jordan ni akan jadi panji pada Imam Mahdi, tahu payahlah nak kata. Tuan-tuan boleh tengoklah kerabat dia, raja dia macam mana. Okey. Taklah kata jahat sangat, cuma nak beritahu pada kita apa yang Nabi sebut tentang Imam Mahdi dan apa yang kita tengok pada yang ada tu. Dari segi wajah mungkin boleh lah, sebab dia memang keturunan Bani Hashim. Keluarga kerajaan Jordan ni ialah keturunan Bani Hashim. Sebab tu negara Jordan tu pun ujung dia akan sebut Kingdom of Hashim, sebab keturunan dia Bani Hashim. Dari segi muka boleh lah, sebab Nabi kata dia punya muka lebih kurang dengan muka aku, warna kulit dia, hidung dia okey. Daripada yang mengaku pada Indonesia dulu, yang ni okey sikit. Yang Indonesia dulu teruk, hidung pesek, memang tak ada kelayakan jadi Imam Mahdi pun. Yang ni boleh lah, boleh sikit. Tapi kita kena tahu Nabi kata yuwatiu ismuhu ismi. Yang tu petunjuk paling jelas. Nabi kata nama dia exactly sama, mesti sama macam nama aku, iaitu nama dia Muhammad bin Abdullah. Dulu tahun 70-an, waktu musim haji, tahun keberapa saya tak pasti, tahun 70 berapa tak pasti, ada satu orang daripada Sudan, nama dia Muhammad bin Abdullah, mengaku jadi Imam Mahdi, buat pengumuman di kawasan antara pintu Kaabah dengan Hajar Aswad tu. Dia tarik mic, dia buat pengumuman, dah ramai orang bai'ah dia. Nama sama, tapi kulit tak menang lah, sebab dia Sudan. Sebab Nabi sebut Imam Mahdi ni kulit putih. Sudan tuan-tuan, tak mau cakap lebih lah. Kita dah tahu warna dia macam mana. Okay. Tapi ramai pengikut dia, sehingga kerajaan Arab Saudi terpaksa buat gerakan untuk kejar kumpulan ni, dan akhirnya dapat ditangkap, dan ada berlaku sedikit tembakan lah antara kumpulan ni. Tapi kita kena tahu dalam hadis Nabi kata Imam Mahdi dia perang siapa-siapa pun dia mesti menang. Ni dia lawan kerajaan Saudi, dia kalah. Nombor 2 dah salah dah situ. Okay. Yang ni tengah tengok macam mana, sebab yang kerajaan Jordan ni dia tengah buat persefahaman dengan kerajaan Saudi. Wallahu a'lam. Benda ni, benda hadis-hadis
berkaitan akhir zaman ni, kita nak berinteraksi macam mana? Kita berinteraksi sama macam apa yang Nabi sebut. Sebab tu benda-benda yang Nabi sebut tentang akhir zaman ni, kita kena jadikan dia sama macam Nabi sebut. Kita tak boleh buat ramalan dekat-dekat. Sebab ada sebahagian orang, saya tanya, sebab apa yang syok nak kata keturunan Raja Jordan ni lah Imam Mahdi? Dia kata yang Nabi kata tu nama, lebih kurang nama aku. Bukanlah maksud dia, nama dia mesti Muhammad bin Abdullah. Boleh jadi dia tu dekat-dekat dengan keturunan Nabi. Itu bacaan kita. Tapi konsep yang disebutkan oleh para ulama, kalau Nabi sebut lagu tu, kita kena sebut lagu tu. Sama juga dengan hadis yang terkenal, iaitu hadis Nabi kata, Dajjal bila mana dia keluar, dia akan menunggang seekor keldai, yang mana keldai itu telinganya sekitar 70 hasta panjang. Ada orang kata telinga 70 hasta itu ialah perlambangan saja, bukan telinga 70 hasta. Mana ada keldai telinga 70 hasta? 70 hasta ni panjang. 70 hasta ni bangunan 3 tingkat paling kurang. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi kata dia akan tunggang keldai tu. Keldai tu 70 hasta. Telinga, bukan panjang dia. Telinga dia. Yang mana keldai yang besar. Okey. Jadi ada satu kumpulan dia kata, ini perlambangan. Sebenarnya kita baca hadis akhir zaman ni, kita kena jadikan dia relate dengan zaman akhir zaman tu. Jadi adalah satu kumpulan kata, itu ialah kapal terbang, sayap kapal terbang. Sayap kapal terbang pun tak sampai bangunan 3 tingkat. Tak akan sampai. Hatta kapal terbang yang bawa kargo pun tak sampai, tak besar lagu tu. Sebab tu ada orang yang telajak lebih sikit, dia kata vaksin tu ialah projek Dajjal. Jadi kapal terbang tu kenderaan Dajjal. Sebab tu bila mana Malaysia buat balik tu, kapal terbang kita pula ada one Malaysia. Oh kena tu mata satu. Ini benda-benda yang saya kira agak tenat keadaan masyarakat kalau dia boleh bercakap lagu tu. Sebab apa? Saya duk check lah, saya duk fikir seorang diri. Semuanya mari daripada tidak sabar. Itu je. Dia tidak ada dah. Kalau kita check, tak ada benda lain. Tak sabar. Tak sabar nak keluar pada penyakit ni. Tak sabar nak back to the normal. Tak sabar. Benda ni dah berlaku dan dah banyak kali manusia menyaksikan keadaan yang tak sabar ni, dia akan jadi lagu tu. Dulu di India, bila mana peratusan Hindu masuk Islam mendadak masuk Islam. Sebab tu kita akan tengok dalam satu syarahan Dr. Zakir Naik, tahun berapa saya tak ingat, tahun 2016 ataupun 2017. Tengah-tengah dia buka soal jawab tu, kan, kalau tengok soal jawab tu bila mana dibuka, dia kena cepat sebab orang yang nak tanya ramai. Sebab program Dr. Zakir Naik, Peace TV, pentas Peace TV tu ialah pentas yang ramai orang tengok. Jadi ada satu orang lelaki India, dia dapat peluang tanya guna mikrofon tu. Dr. Zakir Naik tu ada, dia buat pengakuan dia Imam Mahdi di India. Lalu Dr. Zakir Naik tanya, buktikan kamu Imam Mahdi, kamu boleh cakap Arab. Dia kata boleh. Cuba bercakap. Dia pun baca Alhamdulillahirabbil alamin. Oh kacau. Itu je petanda boleh cakap Arab. Ar-Rahmanir-Rahim. Dia pun baca Iza waqa'atil waqi'ah. Oh boleh baca Quran, kira boleh cakap Arab lah. Ini dakwaan tapi dia tak layan. Tuan-tuan boleh tengok video tu. Ya. Tapi pentas tu pentas Dr. Zakir Naik. Maknanya keadaan seperti ni manusia dia akan keluar. Sebab tu kita akan tengok agama mana-mana pun, bila mana dia dah ada satu konsep, dia tak puas hati satu kumpulan, dia akan create satu watak yang boleh backup kumpulan tu. Macam sekarang ni agama Sabian ni, dia orang kata backup paling besar dia orang ialah Yohanes Pembaptis ataupun Nabi Yahya. Sebab tu dia orang berani dajjalkan Nabi Isa. Ini benda yang kita boleh tengok keadaan. Sama juga dengan Syiah dan mana-mana kumpulan sesat. Tapi kita Ahlu Sunnah wal Jamaah, ini ialah benda yang kita sebut sebagai al-akhbar al-mustaqbal, berita-berita akan datang. Bagi saya lah, kalau orang tanya macam mana nak berhadapan dengan kumpulan ini yang kata COVID-19 ni perancangan Dajjal, yang kata vaksin ni anti-vaksin apa semua ni, dia macam ni. Yang pertama, kita tak perlu layan sebab benda ni dah buang masa banyak untuk layan. Yang kedua, konsep menghadapi hari kiamat ni ialah Nabi sebut persediaan, bukan konsep mencari satu keadaan kita pun letak bagi sama dengan apa yang Nabi sebut.
Sebab ada dah satu orang mai tanya Nabi. Datang jumpa Nabi, orang Arab Badui. Tanya Nabi soalan, matas sa'ah, bila kiamat ni? Dia tanya Nabi direct. Apa Nabi jawab? Nabi kata, wa ma a'dattalaha. Apa yang kamu sediakan untuk hari itu? Nabi tak kata hari kiamat ni lebih kurang 2000 tahun lepas pada ni kiamat ah. Nabi tak jawab direct. Sebab Nabi tahu itu tidak penting. Saya dah ulang banyak kali di sini. Hadis-hadis tentang Dajjal, walaupun ada orang petikai tentang Dajjal, kita kena tahu kenapa Nabi menyebutkan Dajjal sekian. Walaupun ada seorang sahabat yang dah pergi tengok Dajjal tu, iaitu Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari dia dah tengok Dajjal. Dia tengok lelaki yang terbelenggu. Dia tengok. Nabi suruh dia cerita. Dia pada waktu tu baru convert daripada Kristian masuk Islam. Lepas tu dia nak cerita pada Nabi satu benda yang dia tengok ketika mana dia ni karam kapal, dia terdampar di satu pulau. Pulau tu tak diketahui lah pulau mana. Okay. Lepas tu dia cerita. Akhir tu Nabi beritahu, itulah Dajjal. Sebab dalam hadis tu pun Dajjal pun mengaku. Dan Nabi kata, Nabi bangun lepas pada dia selesai cerita tentang Dajjal tu, bila mana Dajjal tanya dia 3 perkara. Yang pertama, air mata Zarar yang ada di Palestin masih lagi mengalir ataupun tidak? Maka kata Tamim Ad-Dari, duk mengalir lagi. Nanti dia akan berhenti, stop, aku akan keluar. Lepas tu tanya yang kedua, Tasik Tabariyah yang ada antara Syria, Palestin dan juga Israel hari ni, Jordan pun sekali. Kering tak lagi air dia? Maka jawab Tamim Ad-Dari, belum lagi, nanti kering aku akan keluar. Dan yang ketiga tanya kebun kurma di satu tempat yang ada di Palestin hari ini, nama dia Baisan. Sebahagian orang panggil Bait Sya'an. Nanti bila mana dia stop produce kurma, aku akan keluar. Nabi kata, ketahuilah bumi ini, Nabi kata, Madinah ini tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Itu Nabi sebut. Kalau orang tu kata vaksin hari ni daripada Pfizer tu ialah projek Dajjal, kita kena tahu hari ni kerajaan Saudi, walaupun orang kata itu belum confirm lagi lah, kerajaan Saudi keluarkan kenyataan, orang yang nak pergi buat haji kena ambil vaksin tu. Okey, maknanya essence Dajjal dah masuk dalam kita pun pergi tanah suci. Dia kontradik dengan hadis Nabi. Nabi kata Dajjal tak akan masuk tanah haram tu. Ini saya ingat bahaya, orang-orang banyak tengok cerita apa pun saya tak tahulah, tapi dia boleh sebut lagu tu bila mana keluar. Tapi saya dapat maklumat kenyataan tu belum rasmi lagi daripada Kementerian Saudi tu. Okay. Tapi benda tu dah buang masa kita banyak lah. Tapi nak sebutnya hari ni dahsyat lah. Dulu bila mana ada penyakit berjangkit, dia tak sedahsyat penyakit ni, jadi orang still boleh sabar je. Tapi yang ni tak boleh sebab dia dah berkait dengan global, seluruh dunia. Jadi orang tak sabar, jadi macam-macam. Cuma yang dahsyatnya lah, ada orang share pada saya satu gambar FB lah. Ni sekadar cerita. Kita Islam duk kata COVID-19 ni, vaksin ni apa semua ni ialah projek Dajjal. Nak percaya tak mau percaya vaksin, dan kita memang akui vaksin tu ada mudarat dia dan ada baik dia. Okay. Projek Dajjal apa semua. Saya nak sebut sini lah, nak kait pada Dajjal tu yang tak betul. Nak kata vaksin tu boleh terima tu, tengok ahli perubatan, dan tak dinafikan dia ada kesan sampingan dia. Okay. Cuma nak kait dengan Dajjal tu. Okay. Ada satu kumpulan yang anti pada vaksin dan juga anti pada penyakit ni di Eropah. Dia orang duk kata projek ni ialah projek yang orang Islam buat untuk Islamkan seluruh dunia. Sebab tu dia kata antara jelas nampak projek Islamnya ialah mask ni, pakai mask. Dia kata hari ni dia suruh pakai mask, nanti dia suruh semua perempuan pakai hijab pula. Ni projek Islam, dia kata. Kita Islam kata Yahudi buat, Yahudi kata ni Islam buat. Pada duk balah lagu tu lah. Yang jelasnya dah ada yang mati pun. Itu yang zahirnya. Jadi benda-benda seperti ni, konsep beriman dengan hadis-hadis Dajjal akhir zaman ni, kita terima dia secara fizikal, secara hakikat dulu. Nak takwil tu kemudian cerita. Cuma Nabi beri penekanan untuk persiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Bukan Nabi suruh kita cari kebersamaan benda tu.
Ada orang dia kata tengok negara-negara Arab berebut duk buat bangunan-bangunan tinggi. Sekarang ni yang terbaru di Jeddah nak buat bangunan 1 kilometer nak lawan Burj Dubai. Dan baru ni, akhir tahun baru ni, UAE umumkan satu lagi projek nak buat di Abu Dhabi ke mana saya tak pasti. Yang ni lagi tinggi berbanding yang di Jeddah. Di Jeddah tak siap lagi. Dia dah announce dah yang ni nak buat lagi tinggi. Okay. Jadi ada orang kata ini tanda-tanda kiamat. Tak nafi, itu memang betul. Sebab memang dalam hadis Nabi sebut jelas. Orang-orang yang dulu tak pakai slipper, pakai baju dada terbuka, dulu hanya gembala kambing, jadi kaya raya buat bangunan tinggi-tinggi. Itu memang jelas. Hatta saya tanya guru-guru kami di Jordan, yang Arab apa semua, boleh tak nak kaitkan apa yang berlaku ni dengan kemajuan tanah Arab ini? Dia kata betul. Benda tu betul, kita boleh kata. Okay. Tapi kita kena tahu, ianya bukan satu benda yang negatif dan benda yang nak masukkan kita dalam zon cemas. Waktu benda kita kena tahu dulu. Sebab ada orang dia rasa gelisah, dia tengok bangunan tinggi dia gelisah. Tapi dia tu tak semayang lagi lah. Belum start lagi semayang. Okay. Cuma dia gelisah. Padang, Jeddah tinggi pula. Makin dekat kiamat. Sebab dia tanya orang Arab. Saya pernah tanya satu orang Arab. Dia ni engineer. Dia antara yang buat bangunan. Kawan saya tanya yang Indonesia, dia tanya. Dia kata buat apa bangunan tinggi? Nabi kata bangunan tinggi ni tanda kiamat. Dia engineer tu kata sebab tu kami buat nak suruh orang ingat kiamat. Dia kata kalau tak buat lagi tu tak ingat kiamat. Tu pula jawapan dia. Jadi benda tu kadang-kadang kita kena faham lah. Kita kena faham. Kalau kita kempen orang jangan buat bangunan tinggi pun, kiamat dia makin dekat juga. Itu benda kita kena faham. Ada orang dia fikir lagi tak ada bangunan tinggi, lagi bangunan setakat 2 tingkat, 3 tingkat je, kiamat makin lambat kot. Tak. Kiamat dia lah ketetapan yang tak berubah dah. Okay. Cuma tanda-tanda tu makin jelas dan makin jelas. Okay. Kita sambung sikit lagi konsep ketuhanan yang ada dalam agama Sabian ni. Dia kata penganut Sabian itu percaya kepada konsep tauhid. Dalam kitab Ginza Rappa terdapat banyak ayat yang menceritakan tentang keesaan Tuhan. Antaranya ialah ayat tu bunyi dia, terjemahan dia, kehidupan akan kembali kepada zat yang menciptakannya, iaitu dia yang maha pencipta dan maha esa. Sementara itu, kita hanya debu yang akan kembali menjadi debu. Janganlah kalian bersujud kepada syaitan dan jangan kalian menyembah berhala dan patung-patung. Itu ayat yang menunjukkan adanya unsur tauhid dalam agama Sabian ni, dalam kitab Ginza Rappa ni. Lepas tu kata penulis ini, dia kata dalam kitab mereka dilarang menyembah berhala dan beriman hanyalah kepada Tuhan yang dipanggil dengan Rabbi ataupun Hayy Rabbi, yang bermaksud Tuhan yang esa. Jadi konsep dia sama dengan Islam. Mereka juga percaya bahawa Tuhan tidak bermula dan tidak berakhir. Macam yang Quran sebutlah, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Tuhan adalah paling tinggi dan tidak ada yang setara dengannya. Di samping percaya kepada Tuhan, mereka juga percaya kepada dewa-dewa yang berjumlah 365 dewa. Ini salah satu bab daripada perbahasan konsep ketuhanan diorang. Sabian juga menggambarkan dewa-dewa mereka berdasarkan khayalan. Mereka juga percaya kepada planet-planet adalah tempat tinggal kepada malaikat. Kalau kita tengok agama Sabian ni yang jadi boleh beriman pada dewa, sebab apa? Dia macam ni, Hindu, Sabian, mereka ni ialah dua agama yang terkesan dengan tamadun Mesopotamia, iaitu yang ada pemikiran Greek tua yang lama. Yang mana kalau tengok Greek tua ni dia memang berkhayal. Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang yang pergi ke Greece ni lah kawasan Greek dulu lah. Kita akan tengok dia ada satu patung. Patung tu bentuk orang tak pakai baju. Kemaluan pun terbuka tapi ada sayap, tu dewa. Ada satu jenis lagi yang bawa anak panah telanjang, budak macam baby, ada sayap. Yang dia orang buat, orang kata apa, monumen dalam bandar dia orang. Okay. Ini khayalan-khayalan gambar ni terkesan kepada Hindu yang pada waktu tu belum lagi ada nama Hindu, dan juga Sabian ni. Sebab tu konsep patung ni
Kalau kita cek balik, dia datang daripada Greece dulu. Sebab tu kita akan tengok patung-patung yang awal bagi agama Hindu. Dia ada satu tempat di New Delhi, nama dia Mimar Kutub Minar, nama tempat dia. Mimar Sinan di Turki. Kutub Minar ni ialah kawasan patung-patung yang awal bagi tamadun Hindu yang awal. Kita akan tengok muka patung tu, dia tidak menyerupai muka orang India hari ni, tapi dia lebih mirip kepada muka orang-orang Parsi dulu. Dari segi keningnya tebal, dari segi badannya lebih sasa, dari segi orang kata apa, bentuk warna kulit dia apa semua bagi yang ada warna lah. Okay. Jadi sebab tu dia punya pengaruh patung ni dia banyak datang daripada tamadun Greek tua dulu dan juga Mesopotamia. Yang Islam, konsep Islam tercemar dengan ataupun masuk terkesan dengan Greek tua ni pada bab apa? Pada bab ilmu kalam ataupun falsafah. Adapun agama lain dia terima konsep patung tu sendiri. Okey. Dari segi ibadah. Okey. Dari segi ibadah pula, penganut Sabian itu sinonim dengan air. Mereka itu sering bersuci. Dalam ritual agama, mereka sering kali dikaitkan dengan dua sungai di Iraq, iaitu sungai Yufrat dan juga sungai Tigris. Mereka menganggap dua sungai itu adalah suci dan airnya dapat menyucikan roh dan juga jasad sekaligus. Sebab itu mereka sering melakukan baptis di sungai itu bagi menyucikan diri mereka. Jika diperhatikan tulisan Ibnu An-Nadim atau nama penuhnya Muhammad bin Ishaq bin An-Nadim yang meninggal pada 995 Masihi, menulis tentang sebuah mazhab pembaptisan yang disebut sebagai Sabat Al-Bara'atu Sabian. Beliau juga memanggil dengan nama Al-Mughassil. Al-Mughassil ni maksudnya orang yang suka bersuci, atau orang-orang yang membasuh diri mereka sendiri, yang merujuk kepada golongan Sabian. Jadi agama Sabian ni kita akan tengok dia punya ritual banyak buat tepi sungai di Iraq hari ni pun. Dalam agama Sabian, baptis yang wajib dilakukan ada 3 keadaan. Pertama, ketika mana bayi baru dilahirkan. Bila mana baru dilahirkan kena baptis. Yang kedua, kena kahwin, waktu kahwin kena baptis juga. Yang ketiga, setiap kali hari raya dia orang akan berlaku pembaptisan. Dia orang akan pakai baju warna putih semua sekali dan dia orang akan duduk tepi sungai dan dia orang akan ada ritual tu menyerupai macam wuduk kita orang Islam. Dan dia ada ritual satu lagi, dia turunlah sungai ramai-ramai dan dia mandi. Lebih kurang macam Hindu lah di Sungai Gangga, cuma Hindu dia tak ada lah pakaian warna putih tu. Okay. Penganut Sabian juga mengkritik penganut Kristian yang melakukan ritual baptis mereka kerana tidak melakukan di sungai. Jadi agama Sabian dia kritik, dia kata asal baptis ni kena buat di sungai, tak boleh buat dengan kolam ataupun air yang dijampi yang disebut dengan holy water. Yang mana hari ni kalau kita tengok di gereja-gereja yang ada di Malaysia ni pun tak semua gereja boleh buat baptis. Gereja-gereja yang besar sajalah. Cuma gereja-gereja tu banyak di belah pantai barat. Yang kalau ada pun 1-2 gereja di Penang yang boleh buat baptis. Tak semua gereja. Gereja di Perlis ni tak ada tempat buat baptis. Dia adalah holy water tu. Baptis ni nak kena mandi, nak kena selam habis badan. Tak ada. Jadi diorang hanya boleh buat ritual ringkas dengan holy water. Holy water ni air paip kita ni je. Cuma dia jampi dengan dia baca dengan padri, dia baca ayat-ayat daripada Holy Bible dia orang. Tak ada apa pun. Hakikatnya air itu tidak ada apa-apa unsur sihir apa semua pun tak ada. Dia hanya air jampi biasa. Sebab apa kita panggil jampi? Sebab dia bacakan pada air. Sebab tu kita jampi. Dia macam orang yang duk buat air sembahyang hajat tu lah. Betul tak betul tu Wallahualam. Cuma nak sebut pada kita proses yang sama. Dan dia hanyalah digunakan untuk menyucikan beberapa anggota badan sebelum pergi kepada khutbah hari Ahad ataupun apa-apa yang diorang nak buat dalam ibadah diorang bagi orang Kristian tu. Cuma yang kita tengok gereja-gereja yang kecil dia sediakan sink, yang mana sinki tu ada pipe dan dia pipe tu ataupun air tu disebut sebagai air holy water. Dan dia bukan upacara wajib bagi mana-mana orang yang convert daripada agama lain ke Kristian untuk minum air itu. Kita beri laluan azan tu.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Okay, kita sambung sikit lagi, kita perhabiskan bahagian Sabian ni. Lepas pada ni kita akan masuk agama, minggu depan kita akan masuk agama Sikh pula. Antara yang dia sebut lagi dalam ni ialah dia mengkritik baptis yang ada dalam agama Kristian, sebab asalnya baptis itu kena buat di sungai. Seterusnya antara apa yang ada dalam agama Sabian ni ialah mereka tidak berkhitan. Sebab mereka kata itulah yang dilakukan oleh nabi-nabi yang mereka percaya, antaranya Nabi Yahya dan lain-lain. Okay, jadi mereka mengkritik juga amalan berkhitan tu. Selain daripada tu, mereka juga bersolat. Pergerakan solat dia lebih kurang dengan solat kita, cuma tidak ada sujud, tidak ada. Sujud dan duduk sujud tu semua tak ada lah. Okay. Mereka akan buat 3 kali sehari, iaitu mereka akan lakukan sebelum matahari terbit, iaitu waktu subuh lah, dan seterusnya ketika matahari tergelincir ke barat, iaitu waktu maghrib, dan juga beberapa saat sebelum matahari terbenam. Maknanya maghrib dan tu dia ada 2 waktu salat situ. Okay. Seterusnya mereka juga ada salat berbentuk mingguan, iaitu salat yang dilakukan pada hari Ahad, yang mana mereka akan buat bacaan kitab Ginza Rappa tu, dan mereka ada tempat perkumpulan dia orang sendiri, dan konsep syurga dan neraka pun dia orang ada. Cuma dari segi statistik, berapa orang penganut agama Sabian ni, dalam statistik yang disebutkan tak sampai 300,000 orang seluruh dunia, tak ramai lah. Cuma dia punya tempat yang paling ramainya ialah di Iraq hari ni, tapi dia orang tu minoriti lah bagi Iraq tu sendiri, negara Iraq tu sendiri. Okay. Jadi selesai kita untuk agama Sabian ni. InsyaAllah minggu depan kita akan bahas agama Sikh panjang sikit. Setakat tu saja perbahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.